Semestinya benar, hanya mereka yang mengalaminya sahaja yang tahu cerita sebenarnya. Anggaplah ia sekadar hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Kisah Seramku ini. Sama sekali saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe, kemudian share cerita-cerita seram di dalam channel ini. Saya turut juga mendoakan anda, semoga anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur dan murah rezeki, dan yang paling penting terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan cerita ini, marilah kita sama-sama menandatangan, bermohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Moga-moga saya dan kita semua terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan, dan selamat di dunia dan selamat di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin. Wa'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Okey, kita teruskan kisah ini. Kisah ini berlaku kepada seorang imam, yang mana imam ini juga tugasnya sebagai penggali kubur. Dia imam tetapi penggali kubur juga di satu kampung, di satu daerah di negeri Sabah. Kisah ini di-email kepada saya oleh rakan subscriber kita, namanya Cik Amri, yang mana Cik Amri tidak ingin menceritakan di mana lokasi sebenarnya kisah ini, kerana takut mengaibkan orang yang mengalaminya ataupun orang yang diceritakan dalam kisah ini. Jadi cukup setakat di daerah, salah satu daerah di negeri Sabah. Ya, kisahnya begini. Ada seorang lelaki yang meninggal dunia, umurnya hampir-hampir 70 tahun. Ya, puncanya sakit, masuk ward, dan doktor tidak dapat lagi merawat penyakitnya kerana penyakitnya sangat kronik. Kemudian dia dihantar balik ke kampungnya, ke tempat tinggalnya. Akhirnya dia meninggal dunia di situ. Maka ketika meninggal dunia, biasalah kan, orang meninggal dunia sama sekali yang akan dipanggil adalah orang yang akan menguruskan jenazah itu. Ya, itu pertama sekali. Ya, biasa kita tahu orang meninggal dunia, selain daripada dipanggil ahli keluarga yang terdekat, yang paling utama adalah orang yang akan menguruskan jenazah itu. Siapakah orang itu? Tentulah kebiasaannya para imam di masjid. Jadi di daerah ini, di kampung ini, di masjid ini ada seorang imam yang kerjanya bukan setakat imam di masjid, tetapi dia juga menguruskan jenazah. Maknanya dialah juga yang memandikan jenazah, dan dia juga ketua sebagai penggali kubur. Jadi tugasnya banyaklah imam ni. Ya. Jadi ketika imam ni bersama dengan AJK masjid, Bilal, dan juga 3 orang anak kepada arwah untuk memandikan jenazah. Ya, biasalah kan, sebelum memandikan jenazah, jenazah hendaklah dibersihkan terlebih dahulu, bersihkan semua. Tengah-tengah hendak menguruskan pemandian, tiba-tiba di rumah itu dimandikan jenazah ini, di rumah, ya, di rumah, bukan di masjid. Tengah-tengah dimandikan jenazah itu di rumah arwah, ya, rumah keluarganya. Arwah ni agak besar jugalah, jadi ada tempat di kawasan dapur yang agak lapang yang digunakan untuk memandikan jenazah. Dibuatlah tabir sebagai
menghalang orang ramai melihatnya. Maka ketika imam dan beberapa orang yang tersebut tadi memandikan jenazah, tiba-tiba terdengar jeritan yang mengerikan. Ya, terdengar jeritan yang mengerikan di dalam rumah itu, di ruangan tamu. Ya, seorang wanita mengilai, kemudian menjerit dengan suara yang sangat mengerikanlah, hingga kan keluarga arwah yang ada di rumah itu pun terpaksa memanggil imam untuk meminta tolong. Ya, meminta tolong untuk mengatur kenapa jadi begini. Ya, kenapa ada orang menjerit? Kenapa ibunya, isteri kepada arwah itu menjerit? Maka kata imam, kenapa? Kata anaknya, ibu saya tiba-tiba meracau-racau seperti kerasukan. Tolonglah mam, tolong mam, tolong mam, bantu ibu saya ni macam mana ni? Baiklah, kata imam, sebentar. Jadi imam pun mengarahkanlah kepada AJK Masjid dan Bilal yang masih ada di tempat pemandian jenazah, termasuk anak kepada arwah, untuk melanjutkan pemandian jenazah walaupun imam tidak ada. Ya, maka imam pun terus bertemu dan melihat keadaan ya makcik itu, yaitu isteri kepada arwah dan ibu kepada anak-anaknya yang ada di rumah itu. Yang sebenarnya di rumah itu bukan setakat anak arwah, tetapi ada juga keluarga arwah yang lain berada di rumah itu. Semua mereka terkejut dan semua mereka panik ya melihat kejadian yang berlaku. Bila imam itu sampai ke ruang tamu, yang makcik tadi yang tengah menjerit-jerit dengan suara yang menyeramkan, ya, dengan lidah yang terjilir panjang luar biasa menakutkan tu, tiba-tiba ketika imam tu sampai, tiba-tiba dia berhenti. Ya, sedangkan suaranya tadi sangat mengerikan, ya, dengan lidahnya yang menjelir. Tiba-tiba imam datang, dia berhenti. Dan perempuan itu bertanya dengan suara yang menyeramkan, "Siapa kamu?" katanya kepada imam. Imam tak menjawab siapa dirinya, tapi dia bertanya, "Apa kamu lakukan?" kata imam. "Orang tengah sibuk menguruskan jenazah, memandikan jenazah, kamu bising-bising pula di sini." Dengan suara yang menyeramkan, perempuan itu kata, "Aku di sini kerana aku sudah kehilangan tuan." "Aku sudah kehilangan tuan," dengan suara yang mengerikan. "Aku sudah tidak ada tuan lagi." "Mana tuan kamu?" kata tua imam. "Tuan saya sudah mati." "Mana?" "Itu di sana, di kawasan dapur itu." Barulah tua imam paham, rupa-rupanya makhluk halus yang merasuk badan makcik itu mengatakan bahawa tuannya yang tengah dimandikan jenazahnya di dapur itu. Masya Allah, ya. Kata tua imam, "Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa kamu ganggu dia? Baliklah, ini bukan tempat kamu. Balik ke asal kamu." Maka perempuan itu menjawab, yang makhluk yang berada dalam badan perempuan itu menjawab, katanya, "Aku telah menjumpa tuan baru. Inilah tuan baruku." Sambil dia ketawa yang menyeramkan. Semua orang dalam rumah itu ketakutan, ya, ketakutan melihat keadaan makcik itu. Sedangkan itu adalah keluarga mereka dan itu adalah ibu mereka. Tetapi siapa yang tak takut, ya, siapa yang tak takut bila keadaan jadi begitu? Lidah panjang terjelir dengan mata terbelalak. Maka imam ini pun membacalah, ya, beberapa putung ayat suci Al-Quran. Yang sebenarnya imam ni bukanlah pakar rawatan ru'yah, tetapi bolehlah, ya, dia pernah belajarlah sikit-sikit. Maka imam ni pun membacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Moga-moga makhluk yang ada di situ keluar daripada jasad makcik itu. Maka imam pun membaca, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kata tu imam, diarahkan tangannya, dihalakan tangannya ke tempat makcik itu yang tengah kerasukan. Makcik itu mengilai, dia mengerikan suaranya, menakutkan, lidahnya yang panjang hingga kan dia bercakap tak berapa jelas, ya. Kenapa aku diganggu? Kata tu imam, keluarlah kamu dari sini, jangan ganggu dia. Tak peduli. Ini tuan baru aku. Tuan lamaku sudah mati. Ini tuan baru aku suka kepadanya. Kata tu imam, kalau engkau tak nak keluar, aku akan buat sesuatu hingga engkau akan keluar. Maka tu imam sambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga makcik itu menjerit, ya. Makhluk yang ada dalam badan makcik itu menjerit, yang suara yang sangat mengerikan, ya. Bacalah terus baca, kemudian pingsan. Kata tu imam, tolong bawa air di sini, saya nak bacakan sikit doa. Maka dibawakanlah, ya, segelas air putih. Kemudian tu imam pun membaca doanya. Agak panjang juga doa tu imam berulang-ulang. Kemudian kata tu imam, mari anak, siapa anaknya? Datanglah anak perempuannya, anak sulung perempuannya. Kata tu imam, nanti air ini percikkan di muka ibumu, kalau dia sedar nanti baki yang ada dalam gelas ini bagi dia minum, ya. Untuk pengetahuan kamu semua, kata tu imam, kita tak boleh percaya sangat dengan jin. Kita tak boleh katakan bahawa arwah itu ada amal ilmu hitam ataupun ada saka ataupun ada belah jin. Tak boleh, ya. Tak boleh kita buruk sangka dengan arwah, ya. Kita serahkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bila mak engkau sembuh, ya, tolong cari ustaz yang pandai merawat penyakit gangguan ini, kata tu imam. Kemudian tu imam pun undur diri untuk meneruskan, ya, sambungan ataupun menyambung balik urusan jenazah tadi, ya. Walaupun pembantu-pembantu tu imam telah pun meneruskan pemandian, tetapi tu imam tetap terus membantu hinggalah jenazah itu dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dibawa ke tanah perkuburan, ya. Perlahan-lahan dibawa tanah perkuburan. Sampai di tanah perkuburan ada satu lagi peristiwa. Ketika dalam perjalanan ke tanah perkuburan, tiba-tiba hujan lebat turun selebat-lebatnya, Masya Allah. Sedangkan jenazah itu tidak diangkat oleh van jenazah, tidak ada waktu itu, tak ada van jenazah, diangkat menggunakan tangan sahaja, dipikul beramai-ramai. Ketika hujan lebat, bahkan bukan sekat hujan lebat, petir memancar-mancar, bunyi guruh di langit yang sangat menggerunkan. Tiba-tiba saja, kata tu imam, kenapa ni tiba-tiba tadi waktu siang cerah, tiba-tiba hujan lebat selebat-lebatnya? Akibatnya apa yang berlaku, ya? Jemaah ataupun orang yang mengangkat jenazah itu terjatuh kerana tanah menjadi licin, berair dan licin, terjatuh bersama-sama dengan keranda yang ada mayat di dalamnya. Masya Allah. Satu peristiwa lagi, ya. Terjatuh, nasib baiklah tak ada yang cedera, tapi semuanya tergelincir. Sebab dekat sebelum sampai ke tanah perkuburan itu, mereka terpaksa menuruni sedikit bukit. Bukit itu bila hujan lebat licin. Sedangkan yang mengangkat jenazah itu 10 orang, 5 sebelah kanan, 15 sebelah kiri, tapi tak dapat mereka kontrol. Apabila orang depan yang mula tergelincir dahulu, barulah orang belakang ikut tergelincir. Nasib baiklah mayat itu tak terkeluar daripada keranda, masih lagi dalam keranda. Dalam keadaan baju basah oleh hujan, kotor pula kena tanah, mereka tetap meneruskan. Kata tu imam, terus jalan, jangan undur ke belakang. Sampai di tanah kuburan, hujan masih lebat tak henti-henti.
Kata Tok Imam, siapa yang ada buat payung, tolong payungkan ya, supaya senang kita menguruskan jenazah. Sampai dah ke liang lahat itu. Liang lahat tadi ya, waktu petang digali oleh tukang penggali, okey lagi, tapi oleh kerana hujan yang sangat lebat, maka berairlah ya, liang lahat tu berair, sampai air tu sampai ke buku lali, tertangguh lagi pengkebumian jenazah. Kata Tok Imam, kita timba dulu ya, kita keluarkan air dulu di dalam liang lahat ni, tak elok kita begini. Tapi kata penggali kubur Tok Imam, macam mana Tok Imam ya, hujan ni mencurah-curah ni, dah banyak kali kami keluarkan air daripada liang lahat ni, tapi masih tetap sama juga ni. Tok Imam, tunggu sekejap lagi ya. Maka mereka pun tunggu dalam setengah jam hujan masih tak henti-henti. Bahkan didengar cerita kawasan-kawasan tertentu dah mula banjir. Macam mana ni Tok Imam? Kata penggali kubur, macam mana Tok Imam? Bahkan kampung kita ni dah mula dinaiki banjir ni. Masya Allah ya. Dah sejam lebih Tok Imam menunggu supaya hujan tu redah, tak redah juga. Akhirnya Tok Imam pasrah. Kata Tok Imam, apa lebih buat? Ini semua kehendak Allah. Kita tanam sajalah jenazah ini. Ditanamlah jenazah itu, dimasukkan liang lahat yang berair ya, berair. Masuk saja jenazah itu ke liang lahat yang mana air itu sampai ke buku lali, separuh badan jenazah itu ditenggelami air. Masya Allah ya, Masya Allah. Cepat-cepat mereka letakkan papan, kemudian ditimbuslah perlahan-lahan jenazah itu ya, ditimbus perlahan-lahan. Hujan masih tak henti-henti, tak redah-redah, tetapi dalam keadaan itu masih bunyi petir guntur yang amat dahsyat, menakutkan. Dah selesai dikebumikan, ditimbus tanah selesai, maka sampai masa imam pun baca talqin. Ketika imam membaca talqin itulah barulah hujan redah. Tapi itu pun dah jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Masya Allah ya, Masya Allah. Sengsara Tok Imam, sengsara Tok Bilal dan EJK masjid yang mengatur jenazah itu, termasuk orang yang mengangkat keranda itu ya. Basah kuyup badan mereka, berlumpur baju mereka, terkena tanah. Kata Tok Imam, ini semua adalah ujian dari Allah, kita kena sabar Tok Imam. Nasib baiklah jumpa Tok Imam yang sabar, kalau tak payah ya. Kata EJK masjid, nasib baik Tok Imam kita ni orang yang sabar, kalau tak sengsara kita ni. Dah selesai, hujan pun tiba-tiba berhenti ya, taklah menitik, tetapi badan masih basah kuyup kena hujan. Termasuk juga orang yang mengikuti jenazah itu sampai ke kubur, semua badan basah kuyup, termasuk ahli keluarga kepada arwah. Selesai itu, dah selesai, Tok Imam minta diri dulu dengan ahli keluarga, kami balik dulu, tapi esok saya nak jumpa kamu, boleh tak? Kata Tok Imam, bolehlah Tok Imam, boleh Tok Imam. Tak minum dulu ke? Tak apalah, kami balik dulu, lagipun badan kami kotor ni dengan tanah dan lumpur ni. Nanti kalau kami masuk rumah, kotor pula rumah kamu, kata Tok Imam. Maka dah selesai malam tu. Esok pagi lagi selepas subuh, Tok Imam dan EJK masjid termasuk Bilal pun datang ke rumah arwah ya, ziarah keluarga arwah. Di kesempatan itu Tok Imam pun bertanya ya, begini Tok Imam nak tanya sikit, apakah amalan ayahmu ketika masih hidup dulu? Kata kakak sulungnya Tok Imam, saya pun tak tahulah apa, tetapi pada malam itu saya sangat terkejut bila ibu saya tiba-tiba menjerit dan kerasukan oleh makhluk halus. Tapi ada satu masa, kata kakak sulungnya, ayah saya ni, sebab ayah saya tak ada kerja, kata ayah saya, tolong carikan satu tempayan. Kata kakak sulung ini, untuk apa ayah? Tak payah banyak cakap, bawa sini. Tak payah banyak cakap. Maka dibawakanlah satu tempayan yang agak besar jugalah. Kemudian kakak sulung ini menceritakan, selepas ada tempayan tu dibawa ke bilik, ayahnya pun membuat satu perkara yang pelik, iaitu mengambil kertas-kertas surat kabar
kertas surat khabar yang banyak, digunting-gunting-gunting-guntingnya membentuk seperti duit, saiz duit lah, saiz duit RM50, RM10, diukur dengan saiz duit itu, kemudian dimasukkan ke dalam tempayan. Kemudian kata ayahnya, nak, jangan ada siapa kamu yang buka ini ya, jangan ada yang buka, biarkan dia begini, nanti kalau ayah kata buka, baru buka. Itulah Tok Imam yang saya nampak. Sampai sekarang Tok Imam, kami tak buka-buka tempayan tu. Iya ke? Kenapa pula, untuk apa? Tak tahulah Tok Imam, kata arwah ayah saya katanya nak jadikan duit. Saya pun tak tahulah Tok Imam, macam tak logik pula. Kertas surat khabar boleh jadi duit. Kata kakaknya. Faham kata Imam, tak apa. Tempayan itu masih adakah di rumah ni? Ada Tok Imam tu dalam bilik tu. Boleh saya tengok? Boleh? Kata kakak sulung ini, ya. Jadi para penonton sekalian, cerita ini bersambung. Apakah terjadi setelah Tok Imam melihat, apakah yang terjadi setelah Tok Imam melihat tempayan itu? Sama-sama kita saksikan sambungannya di siri yang akan datang, ya. Sebab cerita ini panjang. Kalau saya nak habiskan, memakan masa sejam lebih. Jadi kita stop di sini, kita sambung siri kedua. Bagaimanakah, apakah yang berlaku setelah Tok Imam melihat keadaan tempayan itu, ya. Cukup sekali ini. Jadi para penonton sekalian, saya harap kisah ini menjadi iktibar kepada kita, menjadi suri tauladan kepada kita, betapa ilmu-ilmu yang tak bermanfaat seperti ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu karut marut ini janganlah kita amalkan, ya. Yang melanggar dengan batasan agama, melanggar syariat agama, bahaya, buruk padanya, ya. Lihatlah pada kisah ini apa yang berlaku, ya. Wallahu alam. Walaupun pengirim ini tak ceritakan apakah ayah arwah itu, apakah arwah itu ada membelah jin, wallahu alam, ataupun ada saka, wallahu alam. Sebab mengikut ceritanya seperti mana kita cerita tadi, istrinya tiba-tiba kerasukan dan makhluk halus itu masuk ke dalam jasad istrinya dan berkata bahawa dialah tuan barunya. Masya Allah. Wallahu alam. Kita tak boleh buruk sangka. Itu semua kita serahkan dengan Allah SWT, ya. Dan kita jangan mudah percaya apa yang diceritakan. Hanya orang yang mengalami cerita ini saja yang tahu akan kebenarannya. Apa yang penting, kita mestilah sentiasa bersiap sedia dan jangan tinggalkan segala suruhan Allah SWT, dan jangan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton hingga habis. Terima kasih kerana sudi like, subscribe dan share cerita ini kepada rakan-rakan anda. Berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.